yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir-hampir kilat menyambar, maknanya penglihatan mereka. Jadi maknanya kilat tu laju, cahaya, satu kenderaan selaju cahaya. Setakat ni manusia tak mampu lagi buat kenderaan selaju cahaya, walaupun teori sains ada, siapa yang boleh mencipta kenderaan selaju cahaya, dia akan sampai ke masa depan. Teori ini antara teori yang belum terbukti lagi, tapi memberi inspirasi kepada banyak pembikin filem untuk membuat filem pengembaraan masa hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya pada malam yang berbahagia ni, dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usaha kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sedang banyak membicarakan mengenai tentang kisah-kisah Nabi SAW, dan semalam ataupun kelas yang lepas kita kongsikan mengenai cabaran dakwah Nabi SAW. Jadi pada malam ini saya diminta untuk bawa kisah mengenai Isra' dan juga Mi'raj, Isra' dan juga Mi'raj. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW lahir pada tahun 570 Masihi. Itu tahun Masihi dia. Jadi Nabi Isa lahir 1 Masihi. Maknanya beza Nabi SAW dengan Nabi Isa 570 Masihi. Kemudian Nabi membesar di tanah Arab, yaitu di Mekah, semenanjung tanah Arab, lebih kurang semenanjung tanah Melayu. Untuk kita mudah faham secara geografi dia, Mekah ni macam Kuala Lumpur. Mekah ni macam Kuala Lumpur, nak senang faham secara geografi dia. Jadi bawah Kuala Lumpur ni Johor, kan bawah Johor, selatan Johor. Jadi selatan daripada Mekah ni adalah Yaman. So turun bawah tu adalah Yaman. Madinah ni mana? Madinah ni atas. Macam kalau kita ni Kedah lah. Madinah ni Kedah bahagian atas. Okey. Jerusalem. Jerusalem ni mana? Atas lagi, Bangkok. Jadi kalau nak senang faham secara geografi dia, semenanjung tanah Arab ni macam semenanjung tanah Melayu kita. So Mekah adalah Kuala Lumpur. Jadi Nabi dia lahir di Mekah. Jadi mana betul-betul di tengah lah, ataupun di bandar, tengah. Bawah tu Yaman. Dalam Quran kan Allah sebut, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-saif. Kebiasaan orang-orang Quraisy itu mereka pergi berdagang pada musim panas ke Yaman. Pada musim sejuk ke Yaman. Sejuk ke bawah, ke Johor lah, nak senang faham dia. Pada musim panas ke Syam atas, ke Syam bahagian atas, ke Bangkok lah, nak senang faham dia. Jadi itu kawasan mereka berdagang. Jadi di ketika Nabi lahir 570 Masihi di semenanjung tanah Arab, belah atas ni dikuasai oleh 2 buah kerajaan, iaitu Rom dan juga Parsi. Okey, kerajaan Rom bermula daripada Turki sana tu, ataupun nama dulu dia Konstantinopel. Begitu juga kerajaan Parsi. Kerajaan Parsi sekarang ni main dia dekat Iran, sepadan dengan Iraq, dekat dengan Kermanshah. Itu main dia. So
atas tu ada 2 buah kerajaan besar. Jadi maknanya Semenanjung Utara Arab ni tidak dipengaruhi oleh 2 kerajaan besar ini. Atas ni 2 kerajaan besar, Rom dan juga Parsi. Bagi 2 kerajaan besar ni ada 2 laluan besar dunia pula. Ada 2 laluan besar dunia pula. Satu Silk Road, laluan sutera. Bermula daripada Xi'an, Afghanistan, Bukhara, Samarkand, Khiva. Daripada Khiva pecah 2, Rom dan juga Parsi. Silk Road. Dan laluan laut, Spice Road, laluan rempah. Laluan rempah ni daripada Guangzhou lah kalau sekarang ni. Guangzhou melalui kita ni, Semenanjung, maknanya tanah Nusantara ni, Goa, India pecah 2, Rom dan juga Parsi. Jadi itu ketika Nabi SAW lahir, ada 2 kerajaan besar dan ada 2 laluan besar dunia. Okay. So jadi Nabi lahir pada 570 Masihi. Ketika itu di Nusantara ni tidak ada lagi kerajaan besar. Sebab kerajaan Sriwijaya pada tahun 600 Masihi. So tak ada kerajaan kecil-kecil ada. Kerajaan besar tak ada. Sriwijaya ni adalah kerajaan Melayu. Majapahit kerajaan Jawa. Sebab dulu di Nusantara ni hanya ada 2 tanah saja, tanah Melayu dengan tanah Jawa. Tanah Melayu lagi besar daripada tanah Jawa. Tanah Melayu ni Sumatera, Semenanjung Tanah Melayu, kemudian selatan Thailand sampai kepada belah-belah Cambodia sana tu. Filipina, Cambodia semua. Jadi waktu itu kita sini belum ada kerajaan besar. Okey, jadi maknanya Rasulullah SAW lahir 570 Masihi, itu apa yang ada kat dunia waktu tu. Okey. Jadi apa agama waktu tu yang ada? Baki-baki ahli kitab. Baki ahli kitab ni yang besarnya adalah orang Nasrani dan orang Yahudi, orang Israel. Orang Nasrani berpegang dengan ajaran Nabi Isa AS. Kenapa mereka digelar Nasrani? Kerana Nabi Isa itu berasal daripada Nazareth. Nazareth ni dalam bahasa Arab Nasirah. Sebab itu orang Kristian dipanggil orang Nasrani, orang berasal daripada Nazareth. Kalau siapa pernah buka selak Bible, kita akan jumpa Jesus of Nazareth. Maknanya Nabi Isa daripada Nazareth. Itu ahli kitab. Jadi satu grup ahli kitab daripada ajaran Nabi Isa AS. Satu grup ahli kitab daripada ajaran Nabi Musa AS. Iaitu orang Yahudi. Nabi Musa ni, bila tarikhnya, Nabi Musa ni 1300 tahun sebelum Masihi. Jadi antara Nabi Musa dengan Nabi Isa 1300 tahun sebelum Masihi. Nabi Isa ke zaman Nabi kita 570, maknanya masih 570 tahun lah. Okey. Jadi membesar Nabi SAW di Mekah. Di Mekah, nak senang faham, sudut geografi dia di Kuala Lumpur lah kan. Nak senang faham Nak senang faham. Okey. Jadi pendekkan cerita, Nabi mendapat wahyu pada tahun 610 Masihi. 610 Masihi, Nabi mendapat wahyu. Wahyu yang pertama. Kita dah bincang pada kelas-kelas yang lepas macam mana Nabi SAW mendapat wahyu. Dan bermula Nabi SAW mendapat wahyu, maka orang-orang Arab sekitar Mekah dan sekitarnya tak terima Nabi. Itu kelas lepas kita dah cerita macam mana cabaran dakwah Nabi SAW. Orang baling, orang maki, orang kata macam-macam. Ahli kitab daripada Yahudi pula tak percaya pada Nabi SAW sebab mereka mengharapkan Nabi akhir zaman lahir daripada Bani Israel. Lepas tu mereka tak percaya. Orang Nasrani lebih lembut. Sebab itu yang memberi perlindungan orang Islam banyaknya orang Nasrani. Hijrah pertama ke Habsyah. Raja Habsyah tu ahli kitab daripada Nasrani. Orang Nasrani ni dia lebih lembut lagi berbanding orang Yahudi. Mana orang Yahudi dia lebih lembut lagi. Sebab tu banyak kerajaan-kerajaan Nasrani masuk Islam. Kerajaan Mesir waktu tu, Habsyah sendiri waktu tu ahli kitab. Jadi waktu Nabi lahir, apa agama yang ada? Agama ahli kitab ni Nasrani dan juga Bani Israel, iaitu Yahudi. Baki-baki agama
nabi-nabi terdahulu, antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia panggil Al-Hanif. Jadi di Mekah tu ada yang berpegang kepada agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka tak sembah berhala. Dan kemudian selain daripada itu adalah penyembah berhala lah. Penyembah patung, dewa-dewa dan sebagainya. Jadi tuan-tuan sekalian, bermula Nabi SAW mendapat wahyu, Nabi SAW mula ceritakan balik tentang apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, yang telah diubah oleh ahli-ahli kitab. Sebab itu ahli kitab yang ikhlas dengar dan masuk Islam. Ahli ikhlas, ahli kitab ikhlas. Sebab itu contoh macam Raja Habsyah. Hijrah pertama pada kurang lebih pada tahun 616 Masihi ke Habsyah. Ketika itu Raja Habsyah orang Nasrani. Dia dengar. Kau kata ada Nabi baru. Apa yang Nabi mau ajar? Maka ketika itu Ja'far bin Abi Talib, abangnya Sayyidina Ali, cerita. Oh, dia kata memang tak ada orang akan mengajar macam ni. Memang dia Nabi. Tak apa, berlindung kat kami. Sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Maknanya Habsyah ni bawah lah. Nak senang faham, kalau kat bawah tu lintas laut, itu Habsyah. Kalau sekarang Ethiopia ataupun lintas laut ke Batam. Ni nak senang faham tau, sudut geografi dia. Lintas laut ke Batam. Dari Johor tu ke Batam. Maknanya ke Habsyah gitu. Okey. Jadi Nabi dibaling, dihina, maka macam-macam Nabi kena. Sampai pada tahun 620 Masihi. 620 Masihi, waktu itu satu kejadian yang sangat menyayat hati Nabi SAW, iaitu meninggalnya dua orang yang sangat memberi semangat kepada Nabi SAW. Satu, isterinya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha wa arda. Satu lagi pakciknya Abu Talib. Jadi maknanya pakcik Nabi ni Abu Talib jaga Nabi daripada kecil, macam anak sendiri. Antara anak-anak Abu Talib ni antaranya Sayyidina Ali, itu macam adik-beradik angkat Nabi lah. Antaranya Sayyidina Ja'far bin Abu Talib. Sayyidina Ja'far ni abangnya Sayyidina Ali yang dalam peperangan meninggal dekat tanah-tanah Rom, kalau sekarang Jordan. Dia panggil Ja'far At-Tayyar sebab dalam peperangan syahid tangannya dua-dua kena tepak. Jadi Allah gantikan dengan sayap, dikhabarkan kepada Nabi. Nabi sedih lah, abang angkat dia kan, satu keluarga. Itu kita cerita lain perang tu. Okey, sedih sangat Nabi. Okey, Nabi dah biasa dengan kematian. Biasa. Lahir-lahir bapak tak ada. Baru nak kenal emak 4 tahun kurang lebih, mak pula meninggal. Duduk dengan atuk, baru nak manja-manja dengan atuk 6 tahun. Anak kita 6 tahun kita tahulah, bukan maksudnya ingat-ingat sangat pun. Baru nak manja-manja dengan atuk pula meninggal. Duduk dengan pakcik dia. Kenapa Nabi bersedih kali ini? Nabi dah biasa dengan meninggal. Kenapa Nabi bersedih sampai tahun itu disebut sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan? Kenapa tuan-tuan sekalian? Sebab waktu tu orang Islam sedang kena pulaukan. Contoh, tak senang faham. Katakan kita ni duduk dekat masjid, maknanya masjid negeri ni. Siapa-siapa yang selalu datang masjid negeri ni kena pulaukan. Maksud pulau tu apa? Nak pergi kedai beli barang, orang kata, awak ahli masjid tak nak, kami tak nak jual barang dengan awak. Awak selalu pergi masjid kan? Tak, kami tak nak jual ikan kat awak. Contoh, ni sakit, saya demam ni kan. Saya pergi farmasi. Bukan awak selalu pergi masjid ke? Saya tak nak jual dengan awak ubat. Jadi yang paling menyayat hati Nabi itu apa? Ketika Khadijah mulai sakit, Nabi mengusahakan ubat. Cari ubat, orang kafir tak nak jual ubat pada Nabi SAW. Jadi dia menyaksikan Sayyidatina Khadijah sakitnya semakin berat daripada hari ke hari, daripada masa ke masa. Boleh tak cuba kita bayangkan, isteri kita sakit, bukan ubat tak ada, bermula dengan demam lah contohnya, sakit kepala, pergi farmasi, pergi klinik,
orang masjid tak, kami tak jual ubat. Balik tolong picit, tak tahan. Pergi ni tolonglah beli ubat. Oh, kau ahli masjid kan, tak mak jual ubat. Bukan tak usaha. Itu yang sangat menyayat hati Nabi SAW sebenarnya. Dia menyaksikan bagaimana Sayyidatina Khadijah makin sakit, makin berat sakitnya, makin tak larat sampai akhirnya meninggal di hadapan mata baginda SAW. Sebab itulah tahun itu disebut sebagai tahun kesedihan ataupun Amul Huzni. Pakcik dia yang membela dia, selalu bela dia pun maknanya meninggal, dan Khadijah sampai sedih Nabi SAW. Dengan siapa lagi dia nak bercakap dah? Kawan-kawan sama-sama kena hina. Sama-sama kena baling, sama-sama maknanya kelaparan. Siapa lagi nak cakap? Maka Nabi SAW kurang lebih pada tahun 620 Masihi duduk bainar rukni wa zamzam, di antara rukun Yamani dengan Zamzam. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita ingat balik Kaabah, kedudukan Kaabah tu, kita tawaf bermula dengan lampu hijau tu. Zamzam tu dekat depan sikit situ. Jadi mana kita baru tawaf sampai rukun yang mana kita akan baca doa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi Nabi SAW duduk baina rukni wa Zamzam kat situ, duduk di situ. Maka Nabi SAW ceritakan kepada kita, atanil Jibril, datang kepada aku Jibril. Dia membawa satu tunggangan bernama Burak. Burak ni satu tunggangan yang istimewa. Asal perkataan Burak daripada birkun, iaitu kilat. Kita jumpa perkataan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir-hampir kilat menyambar, maknanya penglihatan mereka. Jadi maknanya kilat tu laju, cahaya. Satu kenderaan selaju cahaya. Setakat ni manusia tak mampu lagi buat kenderaan selaju cahaya. Walaupun teori sains ada, siapa yang boleh mencipta kenderaan selaju cahaya, dia akan sampai ke masa depan. Teori ini antara teori yang belum terbukti lagi, tapi memberi inspirasi kepada banyak pembikin filem untuk membuat filem pengembaraan masa hadapan. Maknanya Burak daripada cahaya, sudah tentu lebih laju daripada cahaya. Kita boleh buat kenderaan 5 kali bunyi, 10 kali bunyi cahaya, belum lagi. Kalau sebut kelajuan cahaya ni, sebab kalaulah ini kelajuan cahaya, laju, nak sampai kelajuan cahaya, jisim akan bertambah, dia akan berat, dia akan slow balik. Laju. Sampai Newton, dan ahli lisan kata, kalau berjaya, kita akan sampai ke masa depan. Sebab itu banyak kisah-kisah Nabi lihat masa hadapan. Nabi dengar tapak kaki Sayyidina Bilal, itu kan masa hadapan. Nabi tengok syurga dan neraka, itu kan masa hadapan. Syurga dan neraka kan belum ada penduduk, penghuni kalau ikut maknanya kehidupan manusia ni. Wallahu alam. Tapi maksudnya kan Nabi nampak benda-benda yang masa hadapan. Wallahu alam. Jadi atanil Jibril, datang Jibril kepada aku dengan membawa Burak. Burak ni satu binatang macam mana? Fauqal himar dunal baghal. Dia besar sikit daripada himar, kecil sikit daripada baghal. Baghal ni orang Melayu guna untuk bahasa memaki. Tapi baghal ni kacukkan antara keldai dan juga kuda. Dia besar. Dia besar sikit, macam kuda, tapi bentuk dia macam keldai. Jadi fauqal himar dunal baghal. Dia besar sikit daripada himar, tapi tak sebesar baghal. Maka Nabi SAW diajak untuk peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Mi'raj daripada Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dia ada dua bab. Dia ada dua bahagian. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah ini dalam surah Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita cerita dulu bab ni. Maka Nabi SAW dia naik Burak. Maka dia naik Burak,
maka bermulalah perjalanan pada waktu malam, kan? Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik burak. Mula-mula keluar saja, perjalanan tu perjalanan mukjizat, kan? Keluar saja, baru Nabi perasan, rupanya kota Mekah tu lembah, dan kota Mekah itu dikelilingi banyak jin-jin. Banyak jin-jin. Jadi nak senang faham, kita naik motor kena kejar dengan anjing. Keng kan. Kena kejar anjing. Uish, takutlah, macam takut kan, kena kejar anjing. Ketika Nabi keluar, maknanya nak Isra saja, jin-jin ni datang, maknanya nak menggagalkan peristiwa Isra tu. Macam nak senang faham, naik motor kena kejar anjing begitu. Maka Nabi kata, Jibril, kita dikejar oleh sesuatu. Maka Jibril mengajarkan kepada Nabi SAW satu kalimah pelindungan, a'udzubillah. Ataupun nanti tuan-tuan balik, type ta'awuz Jibril. Ta'awuz Jibril. Maknanya a'udzubillah yang diajak oleh Jibril. A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna birrun wala fajir wa min syarri ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa syarri ma dhara'a fil ardi wa ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawarikil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman a'udzu biwajhillahil karim. Okey, bagus kita hafal ayat ini. Jadi kalau anda kata ada orang kerasukan ke, ada gangguan-gangguan ke, taklah kita takut sekali. Selain daripada bacaan ayat kursi, ta'awuz Jibril ni sangat bagus untuk dibaca. Jadi type dekat YouTube, dekat Google nanti type. Jadi mana sebagai knowledge review untuk kita hafal benda tu, ta'awuz Jibril. Maka tersungkur segala jin-jin yang cuba mengganggu perjalanan Isra Mi'raj tu. Tersungkur, lemah longlai. Sebab bacaan-bacaan mukjizat ayat Quran ke bacaan ruqyah ni dia ada gelombang yang menyakitkan benda-benda yang gaib ini. Sebab tu kita bacaan ni cukup, kenapa tak sama yang lain? Tak, dia ada gelombang dia, dan benda ni jin cerita sendiri. Kita balik nanti baca surah jin. Nabi SAW ketika dapat wahyu tahun berapa? 610 Masihi. Antara wahyu yang Nabi dapat adalah surah jin. Bagaimana jin zaman Nabi Sulaiman datang. Nabi Sulaiman ni tarikhnya bila? 950 Masihi. Maknanya lebih kurang 1600 tahun. 950 Masihi. Apa kata jin yang dirakamkan dalam Al-Quran? Kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Mereka berkata, uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Sekumpulan jin merasa getaran. Sama macam getaran pada tuan kita Sulaiman dulu. Getaran ini getaran sama, dendangan ini dendangan yang sama menggetarkan kita. Mana datang ini? Dia cari. Rupanya daripada Mekah rupanya. Maka dia datang jumpa Nabi SAW. Itu lagi baca surah jin. Untuk kita tengok cerita yang dirakamkan dalam Quran. Jadi maknanya benda-benda ruqyah ni dia ada getaran yang dikenali oleh jin yang dulu pernah ditundukkan keseluruhannya oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi maknanya baca ta'awuz Jibril, tersungkur semua jin-jin ini. Maka Nabi SAW memulakan perjalanan dia. Okey, nak senang faham tadi, semenanjung tanah Arab sama lebih kurang dengan semenanjung tanah Melayu. So daripada Kuala Lumpur, nak senang faham, naik ke Kedah. Maknanya naik ke Madinah. Madinah waktu tu nama dia Yathrib. Nama lama Madinah Yathrib. Jadi mana sampai Madinah, Nabi dipertunjukkan nanti akan datang perintah untuk kau berhijrah ke sini. Nabi tak ada idea untuk hijrah lagi.
Tak ada pun terfikir nak berhijrah lagi. Rupanya tahun depan tu datang orang daripada Madinah ramai-ramai Islam. Nabi pun tak pernah terfikir. Kan? Nabi tu macam waktu tu macam tak ada harapan. Semua orang tak suka dia. Semua orang maknanya caci dia, semua orang maki dia, semua orang tak percaya pada dia. Tuan-tuan sekalian, sebagai sambungan dia, kita berhenti dulu untuk azan Isya insya-Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sedang bincang mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj. Okey, so jadi kita telah sampai macam mana Nabi SAW bermula berisra dan berisra daripada Mekah, kemudian nak pergi ke Masjidil Aqsa. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi kita cerita tadi bagaimana para jin, maknanya cuba menggagalkan tapi semua lumpuh, maknanya longlai, tergolek, kan, tak berjaya untuk menggagalkan dengan bacaan perlindungan yang diajarkan oleh Jibril ataupun disebut sebagai ta'awuz Jibril. Ta'awuz ni istilah a'udzubillah, a'udzubillah yang diajar oleh Jibril. Maka Nabi mula naik, okey, naik jumpa Madinah. Mana Kedah, nak senang faham Kedah. Okey, ini tempat kau berhijrah. Okey. Kemudian naik lagi sampai dekat sekitar kawasan hampir bahagian Sinai sana. Nabi ditunjukkan dengan satu kubur tukang sikatnya Fir'aun yang digelar sebagai Masyitah. Masyitah ni istilah ataupun gelaran bagi tukang sikat. Mishtun sikat, masyit maknanya tukang sikat, masyitah tukang sikat perempuan, maknanya tukang dandan. Namanya siapa yang sebenar, wallahu alam, digelar sebagai masyitah, maknanya tukang sikat, tukang dandan. Jadi maknanya kenapa dia ni ketika zaman Fir'aun, dia antara orang yang beriman, orang yang dalam istana Fir'aun tapi beriman dengan Nabi Musa AS. Jadi Fir'aun bunuh dia. Okey, nanti kita cerita detail bab Masyitah. Sambung lagi perjalanan. Saat atas lagi sampai ke, kalau sekarang ni Jericho. Jericho sekarang dekat Palestin. Maka Nabi SAW ditunjukkan kuburnya Nabi Musa AS. Kenapa ditunjukkan kubur Nabi Musa AS? Sebab ahli kitab sama ada Yahudi ataupun Nasrani, dua-dua tak tahu mana kubur Nabi Musa. Kenapa? Kenapa mereka tak tahu? Okey, kisahnya begini. Ketika Nabi Musa berjaya menyelamatkan Bani Israel daripada Fir'aun, okey, lintas Laut Merah, dia sesat selama 40 tahun di Sinai. Okey, sebagai nak senang faham, daripada Aceh, daripada Sumatera, lintas pergi ke bahagian Perlis, naik sampai dekat kawasan selatan Thailand tu, maknanya sesat 40 tahun, nak senang faham. Sesat 40 tahun kat situ tu. Tak berjaya sampai ke Bangkok. Okey. Kerana banyak hal Bani Israel macam-macam hal dia. 40 tahun pusing dekat Sinai. Yatihu fil ard, maknanya pusing, maknanya sesat di situ. Sampai lepas 40 tahun munajat, Allah tunjukkan macam mana nak pergi ke Baitul Maqdis. Jadi 40 tahun ni satu tempoh yang panjang. Muda-muda yang ikut Nabi Musa semua dah tua-tua dah. Ada yang lahir generasi baru pun ada. Sampai dekat Jericho, Bani Israel ni kata apa? Musa, mereka dapat dengar orang dekat Jerusalem tak nak terima dia orang. Kalau sudut pun apa nak imigran banyak-banyak kat negara kita, jadi mereka terpaksa buat keputusan untuk berperang. Kena perang, jadi maknanya barulah kita sama gagah boleh duduk sekali. Tapi apa kata Bani Israel? Allah rakamkan cerita dalam Quran. Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Engkau pergi seorang-seorang, kau berperang dengan Tuhan kau. Dah menang, panggil kami boleh tak?
Kan? Dan menang panggil kami boleh tak? Jadi Musa adalah fight untuk diorang dengan Firaun, dan aku selamatkan kau, belahkan laut lagi. Kau punya hal 40 tahun sesat dekat Sinai. Kemudian nak pergi berperang, suruh seorang-seorang. Jadi bahasa nak senang faham, Nabi Musa macam bawa hati lah. Aku tak naklah, ini dah sampai sini lah. Aku punya pimpinan sampai sini je lah. Maka Nabi Musa pun keluar daripada Jericho dan hilang. Jadi tak ada seorang pun ahli kitab tahu mana makam Nabi Musa AS. Tak ada seorang pun tahu. Mereka berijtihad makam Nabi Musa. Mereka berkata adalah di satu tempat dekat Mount of Nebo. Mount of Nebo sekarang di Jordan. Jadi kalau kita pergi Jordan, versi ahli kitab Bani Israel ke ataupun orang Kristian ke, dia akan cakap Nabi Musa tu maknanya dekat Mount of Nebo, dekat sana. Tapi kenapa Nabi ditunjukkan? Sebab diorang tak tahu. Maka Nabi sebut, aku tengok Musa tu di kuburnya sedang sembahyang. Maka ahli kitab challenge Nabi, ya ke Muhammad? Challenge Nabi, kalau betul dekat macam mana bentuk Nabi Musa? Dulu tak ada gambar. Maka Nabi cerita detail macam mana rupa Nabi Musa. Rambutnya ikal mayang, orangnya agak tinggi, badannya bidangnya besar, mukanya agak keras sikit, Nabi Musa AS. Maka ahli kitab kata apa? Oh, kalau dia tak tengok, dia takkan boleh cerita. Kalau tak tengok, tak boleh cerita. Maka di mana makam Nabi Musa? Maka Nabi SAW sebut, makam Nabi Musa berada di Kuthaibil Ahmar, iaitu pergunungan merah. Maka Nabi kata, kalau aku sempat, aku hidup lagi, aku akan tunjukkan kau dekat mana makam Nabi Musa AS. Tapi Nabi SAW wafat pada 632 Masihi, ataupun tahun 10 Hijrah. Nabi tak sempat. Jadi daripada hadis Nabi SAW ini, maka para sahabat cari dan mereka berijtihad. Dekat Jericho ada satu kawasan pegunungan. Pada waktu petang ketika matahari menyimbahkan cahayanya, gunung itu berwarna kemerah-merahan. Dan di situ ada satu kubur, dan mereka berijtihad, disitulah kubur Nabi Musa AS. Iaitu di Jericho, di Kuthaibil Ahmar. Jadi maknanya Nabi naik, kalau nak senang faham, nak sampai Bangkok ni, dekat Kenchanaburi. Kenchanaburi tu kan, siapa biasa pergi Bangkok, Kenchanaburi tu sikit lagi, di situ. Dan kemudian Nabi SAW pun sampailah ke Baitul Maqdis ataupun Jerusalem. Senang faham maknanya di Bangkok lah, nak senang faham daripada sudut geografi dia, sampai ke situ. Dan Nabi SAW menambat burak, iaitu di tembok bahagian barat. Tembok bahagian barat ni tembok yang Yahudi ni duduk baca tu kepala tu dekat situ Nabi SAW menambat burak di satu bahagian hadapan sekali. Jadi tembok itu disebut sebagai Haid Burak ataupun tembok burak. Siapa pernah pergi Palestin, biasanya akan ada masjid kecil di situ. Dan kerajaan Bani Utsmaniyah buat satu simbol, dia letakkan satu besi bulat, maknanya ingatan Nabi menambat burak di situ. Siapa pernah pergi masjid burak di situ, maknanya itu kerajaan Bani Utsmaniyah letakkan besi itu. Dan sampai di Masjid Aqsa, Nabi SAW naik di kawasan paling tinggi. Kalau bagi versi orang Yahudi, mereka panggil tempat tu the Holy Holies, tempat paling suci bagi orang Yahudi. Kalau sekarang ni dekat Dome of Rock. Dome of Rock ni paling tinggi sebab Baitul Maqdis Jerusalem tu terletak atas bukit. Jadi maknanya paling tinggi sekali puncaknya dekat Dome of Rock itu. Maka dekat sekitar Dome of Rock itu Nabi SAW mendirikan solat dengan seluruh para nabi. Bilangan nabi mengikut para ulama adalah 124,000 orang. Daripada 124,000 orang, 313 dilantik menjadi rasul, 25 disebut dalam Al-Quran yang wajib kita hafal ataupun kita tahu nama dia. 25 yang wajib kita tahu. Jadi seluruh roh para nabi, Nabi SAW bersemayang di situ. Dan Masjid Aqsa waktu tu adalah kiblat pertama.
Maknanya Nabi masuk tu, Nabi sembahyang betul-betul kat tengah, dekat kiblat pertama tu. Kita hari ni kalau kita pergi Mekah, kita ada rezeki kita nak dapat sembahyang dalam Kaabah. Kita nak sembahyang arah mana? Kalau kita sembahyang luar Kaabah, kita sembahyang menghadap Kaabah. Kita sembahyang dalam Kaabah, kita nak ngadap ke mana? Ketika Nabi SAW sembahyang betul-betul, kalau kita berrezeki tak sembahyang dalam Kaabah, kita boleh menghadap ke mana-mana pun. Jadi Nabi SAW bersembahyang dengan 124,000 para Nabi menghadap ke mana? Kalau ikut dah dalam Kaabah dah tu, boleh menghadap ke mana-mana. Tapi tengok takdir Allah kan, Nabi SAW menghadap ke arah Baitullah, kepada Baitullah. Rupa-rupanya tak lama selepas hijrah, maka arah kiblat diarahkan ke Baitullah. Jadi dulu Masjid Aqsa tu adalah arah kiblat pertama. Habis Kaabah ni apa? Kaabah untuk ibadah haji. Ibadah haji selepas Nabi berhijrah, Kaabah juga diarahkan untuk ibadah solat juga. Maknanya solat dan juga haji. Maka Nabi mengimamkan 124,000 para Nabi dekat sekitar Dome of Rock itu. Kalau sekarang ni ada Kubah Kuning Dome of Rock tu. Jadi Masjid Aqsa ni, ada orang cakap, dan Yahudi suka nak biar kita tahu, Masjid Aqsa tu adalah masjid kecil kat depan yang kubah kelabu tu. Tapi Masjid Aqsa tu adalah seluruh kawasan di 36 ekar. Seluruh kawasan itu adalah Masjid Aqsa. Ada 5 buah masjid, 2 atas tanah, 3 bawah tanah. 2 atas tanah, masjid depan tu yang kelabu dengan masjid kuning. 3 bawah tanah, Masjid Marwani. Kalau kita menghadap kiblat, sebelah kiri sekali Masjid Marwani. Kemudian yang tengah-tengah Masjid Kibli dipanggil, asal Masjid Kibli. Itu ada tiang Nabi Sulaiman besar ni. Macam lain mana tiang yang jin buat. Kemudian sebelah kanan sekali kalau menghadap kiblat adalah Masjid Buraq tu. Jadi Masjid Aqsa tu besar tu. Yahudi nak kita cuma faham Masjid Aqsa kecil tu masjid tu. Biar kalau diambil sebahagian besar Masjid Aqsa, kita tak sensitif. Tapi Masjid Aqsa, seluruh kawasan itu adalah Masjid Al-Aqsa. Habislah kisah Isra Nabi SAW. Kisah Mi'raj kita sambung pada kesempatan akan datang, insyaAllah. Sekian aku qauli ma sami'tu, astaghfirullah li wa lakum wa risailil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Allahumma inna na'udzubika min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'i la yusma' wa na'udzubika min ha'ula'i arba'. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. الحمد لله.